Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada muka surat 746, kitab lama. Ibu-ibu, muka surat 604, buku kuning. Satu lagi? Tak ada. Selalu ada. Tak ada Yang ada tu tak datang kot. Yang selalu ada 2-3 muka surat. Baik, 746 dan juga 604 604. Baik, fasal yang ke-47. Fasal ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakruhkan. Maknanya lebih baik dielakkanlah. Bagi orang yang sudah selesai solat Isyak, bercakap dengan pembicaraan yang mubah. Mubah maknanya yang harus. Maknanya cakap-cakap kosong lah. Harusnya pada waktu yang lain. Maknanya dari segi hukum agama meletakkan lepas kita solat Isyak tu, kalau boleh tak payahlah menyembang benda-benda yang bahasa mudah dia tak perlulah. Benda-benda yang merapu, yang bukan-bukan, yang tidak-tidak tu, Islam menganjurkan lepas solat Isyak tu duduk dan diam aja. Macam tu. Jangan cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Yang dimaksudkan dengan pembicaraan yang mubah itu ialah pembicaraan yang sama saja, tidak ada manfaatnya, baik dicakap ataupun tak bercakap. Benda tu kalau kita cakap pun tak ada faedah pun, tak cakap pun tak ada apa-apa pun. Jadi lebih baik dan diam aja. Baik, kemudian dia kata ada pun pembicaraan yang diharamkan pada waktu lain atau dimakruhkan pada waktu ini, hukumnya amat diharamkan atau dimakruhkan. Baik, so bahasa mudah dia ginilah. Dia dekat sini dia cerita selepas solat Isyak. Itu secara khusus. Maknanya lepas solat Isyak ni menjelang malam kita nak tidur dan sebagainya, bahasa mudahlah kita sebut, kurang-kuranglah bercakap. Macam tu. Kurang-kurangkan bercakap, banyakkanlah buat benda-benda yang memberi manfaat, yang berfaedah. Sebab tempoh itu adalah tempoh kita beristirahat. Takut salah sebut nanti, beristri rehat. Lebih kurang sama je maknanya tak? Duduk rumah dengan anak bini kan. Jadi itu tempoh dia. Jadi tak payahlah, dah lah siang seharian dah merepek macam-macam tak? Dah bercakap itu ini, dah membawang, dah mencuka, semua sekali ada. Macam-macam dah kita cakap. Jadi Islam ajar kita selepas Isyak tu bawa-bawa tenang lah. Jangan banyak sangat bercakap benda-benda yang tak perlulah. Lainlah halnya dengan pembicaraan yang baik. Contoh seperti muzakarah ilmu pengetahuan. Contoh dia macam kalau lepas Isyak ada kelas pengajian, ada kuliah, ada forum perdana, majlis maulid, ada program-program ilmu dia panggil. Yang itu tak ada masalah. Apa juga benda yang baik selepas Isyak kalau kita nak buat yang memberi manfaat. Dia bagi contoh tadi macam majlis ilmu lah. Maka perkara itu kata ulama
adalah diharuskan, maknanya dibenarkan. Termasuk membicarakan hikayat para solihin, maknanya kita cerita kisah orang yang baik-baik, cerita pasal kebaikan manusia, boleh. Atau membicara tentang akhlak, membicara persoalan akhlak, kita cerita bab akhlak, tingkah laku, perangai, sikap, watak manusia. Ataupun kita cerita sembang pasal akhlak Nabi umpamanya, kita cerita pada anak-anak kita, pada isteri, pada suami kita, benda yang baik-baik lah, bukan benda yang bukan yang kita sebut di awal tadi. Termasuk berbincang dengan tetamu. Katalah lepas isyak kadang ada tetamu datang, kan, balik-balik masjid, dia kata, "Kak, singgah rumah jap," katanya, "nak tengok telekung." Contoh tak? Sebab dia tengok lawa benar telekungnya. Jadi sambil-sambil tu kita layan tetamu menyembang. Tu tak ada masalah lah. Tapi jangan menyembang yang tak elok lah. Melayan tetamu, maka hukumnya tidak makruh, bahkan disunatkan. Maknanya lepas isyak tu kalau nak menyembang, bercakap, biarlah benda yang ada manfaat. Bukan orang kata sembang kosong, merapu-merapu, buat dosa mulut, itu tidak digalakkan. Demikian pula tidak dimakruhkan pembicaraan berupa percakapan mengemukakan alasan dan hal secara mendidik yang diperbolehkan. Termasuklah tidak makruh, maknanya boleh buat, umpamanya kita bermesyuarat, kan, ataupun berbincang satu masalah, ataupun menjalankan proses pendidikan, buat kelas tuition ke apa, benda-benda elok lah. Itu tidak jadi masalah. Dan semua yang disebutkan tadi, banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkannya. Antaranya daripada Abu Barzah radhiyallahu anhu, kana yakrahu an-naum qabla al-isya. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum solat isyak. Maksud dia, kalau nak tidur, pastikan solat isyak dulu. Itu sepatut dan sebaiknya. Namun kadang-kadang ada hari yang mungkin kita sangat letih. Lepas maghrib, golek-golek atas sejadah, syahid. Ada tak? Ada. Terutama ibu-ibu lah. Kan? Lepas maghrib tu, buka Quran, mata pun dah kelabu asap, baru bismillah aja, terus sadaqallahul azim, berbayang dah alif lam mim tu. Tak? Memang macam tu, kan? Dia cepat penat tu. Jangan kata ibu-ibu, saya yang masih muda ni pun kacil. Kadang-kadang macam tu juga, kan. Dia jadi cepat penat, letih, mengantuk, kan. Sebab seharian siang kita sibuk. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, bila Allah kata malam tu untuk kamu rehat. Memang betul lah tu, kan. Memang Allah buat tu dah cantik sangat-sangat. Jadi kadang-kadang lepas maghrib tu biasa terlelap, tergolek, kan. Itu tak apalah, kita terlampau penat. Bukan tiap-tiap malam gitulah, sesekali. Kadang-kadang ada hari yang letih sangat, kan, penat. Lepas tu suami pula tak boleh kerja lagi, menunggu dia satu hal pula, aku tidur lah dulu, kan. Terlelap atas tikar semayang tu, kadang-kadang pukul 9 lebih terjaga 10 baru kita solat. Itu tak apalah, bukan kita sengaja nak buat tak. Itu kita dalam keadaan yang letih. Tapi kalau saja-saja dah masuk isyak tak semayang, pergi tidur dulu, itu yang Nabi tak sukalah, kan. Sebab Nabi takutnya kita tidur lepas isyak tu tak bangkit. Satu, terlewat bangkit, tahu-tahu dah masuk subuh, dah terlepas isyak dah. Satu. Yang kedua, takut tidur tak bangun. Meninggal dunia terus. Takut yang tu lah. Jadi apa pun kesimpulan dia, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, dahulukan solat. Itu je ceritanya. Apa hal pun solat dulu. Itu kita kena pegang keyword dia yang tu. Aku ni sibuk kot mana, letih kot mana, kalut kot mana pun,
masuk waktu kita ikhtiarkan solat dulu. Kecuali lah macam kita sebut beberapa sedikit excuse yang agama benarkan, antaranya ialah kalau terlalu lapar. Waktu dah masuk Zuhur, perut dah menggelegak mendidih ni, terbayang siakap. Contoh. Semua ustaz tak apa, Bob tenang. Saya akan balik Langkawi, akan selesaikan masalah tu. Jangan risau. Jadi tuan-tuan, kita tengah menggelegak kan, waktu dah masuk, pukul 1 dah Zuhur dah, 1 berapa minit kan, dah masuk. Lepas tu kita pula lapar gila ni, makan dulu. Itu dibenarkan lah, sebab takut nanti terganggu solat. Ataupun waktu dah masuk tapi terlalu mengantuk, maka Islam benarkan tidur dulu. Tidur tu kuncilah jam, jangan tak kunci pula kan. Kunci alam tidur 15-20 minit, orang kata bagi hilang mengantuk, bangkit tu segar, semayang. Itu boleh lah. Tapi kalau keadaan biasa, waktu je solat terus. Dia jangan tangguh ibu-ibu, sebab bila kita tangguh ni nanti jadi perangai. Dia jadi habit lah. Saya cakap tak apalah, awal lagi baru bang ustaz, relax lah. Dia main relax nanti dia jadi kebiasaan. Itu kebiasaan yang tidak berapa bagus lah. Jadi sebab tu Nabi kata, sahabat cerita tadi, Abu Barzah kata Rasulullah tak suka tidur sebelum solat Isya. Dan pada bahagian atas telah disebut boleh berbicara atau bercakap dalam hal tertentu. Itu yang kita sebut tadi lah, yang boleh belajar dan sebagainya. Dan di antara hadis yang berkenaan disebut, antaranya daripada Ibnu Umar ataupun namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal isya fi akhiri hayatihi falamma sallama qala ara'aytukum lailatakum hazihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala zahril ard al-yawma ahad. Kata Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar namanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Isya pada akhir hayatnya. Manakala ini dicerita di hujung-hujung umur Nabi lah, bukan dia nak kata Nabi semayang ujung umur je, awal tak semayang, bukan macam tu. Maksud dia, hadis ni dikeluarkan dekat-dekat Nabi nak wafat lah, di hujung usia Nabi. Dan selesai bagi salam daripada solat Isya itu, baginda bersabda, Nabi kata, apakah aku tetap masih melihat kalian yang berada pada malam ini? Nabi lepas semayang, Nabi pusing belakang, Nabi cakap dekat semua sahabat yang ada. Bahasanya Nabi nak kata, rasa-rasanya aku dapat tak tengok korang semua lepas ni. Macam tu ayat dia. Sesungguhnya pada awal 100 tahun yang akan datang, tentu tidak ada yang masih hidup lagi dari orang yang sekarang ini berada di atas bumi. Dan hari ini adalah hari yang pertama. Apa maksudnya tu? Nabi nak bagi tahu pada sahabat dia, bahasa mudah dia, korang yang ada depan aku ni akan hidup tak lebih pada 100 tahun. Dan hari ni kata Nabi, hari yang pertama. Nak mencecah ke 100 tahun tu, saya pun tak pastilah. Mungkin hadis ni Nabi just nak memberi satu gambaran yang umur manusia ni tak adalah panjang sangat. Dan yang kedua, bila Nabi sebut begitu, pada saat itu barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya manusia bersedia. Dan Nabi sebut tu bukan kepada sahabat saja. Nabi kata semua manusia yang ada di atas bumi hari ini tidak akan hidup melebihi 100 tahun akan datang pada saat itu. Pada saat itu, dengar baik-baik, pada saat itu. Maknanya Nabi
buat anggaran, dia takkan lebih daripada 100 tahun. Mungkin dia punya hikmah dia, Nabi nak memperingati, nak bagi peringatan pada sahabat, sebab kematian itu boleh berlaku bila-bila masa. Dan masa Nabi sebut tu, Nabi kata ini hari yang pertama. Nabi sebut begitu. Baik, tak apa, yang tu dia tak ada kena-mengena sangat dengan kita dah. Itu tak apa. Baik, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamma bis salati hatta bahar bil lail hatta ibharra al-lail. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bihim falamma qada salatahu qala liman hadara ala rislikum uallimukum wa abshiru anna min ni'matillahi alaikum annahu laysa minan nas ahadun yusalli hazihi as-sa'ah ghairakum atau qala ma shalla ahadun hazihi as-sa'ah ghairakum. Yang bermaksud, sesungguhnya kata Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatkan solat, yakni solat Isya, sehingga lewat malam. Kemudian Rasulullah SAW keluar mengerjakan solat bersama para sahabat. Manakala selesai solat, baginda berkata, sabarlah kalian, aku hendak memberi pelajaran kepada kalian, bergembiralah. Sesungguhnya sebahagian dari nikmat Allah ada antara kalian. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari umat manusia yang sedang melakukan solat di waktu ini selain kalian. Dan dalam riwayat lain, tidak ada seorang pun waktu ini yang melakukan solat selain daripada kalian. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, berdasarkan hadis ini, Nabi mungkin nak menyampaikan sesuatu. Pertama, ada masanya kalau kita jumpa hadis-hadis begini, Rasulullah melewatkan solat Isya. Ada masa, tapi bukan hari-hari lah. Sebagai gambaran, Nabi nak bagi tahu solat Isya itu waktunya panjang. Dia panggil waktu muwassa', waktu yang sangat luas. Daripada masuk waktu Isya sampailah dekat-dekat nak bang subuh tu lah, kan, waktunya sangat panjang. Jadi sesekali Nabi buat begitu. Sebab Nabi buat ni, dia bukan saja-saja, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Setiap yang berlaku atas Nabi, dia ada hukum. Kadang-kadang Allah lupakan Nabi. Nabi bukan pelupa macam kita. Kita letak kunci kereta pun tak tahu kat mana. Rupa dah ada dalam poket, mencari satu rumah, kan. Benda dah ada dah, cari tak jumpa. Nabi ni ada masa Allah lupakan. Contoh, sebab Allah lupa tu nak pergi jadi hukum. Contoh, ada hari yang Rasulullah solat subuh, Nabi tak baca kunut. Tak baca tu bukan sengaja tak baca, Nabi terlupa baca. Dan habis tu Nabi sujud sahwi sebelum salam. Bila sahabat tanya kenapa, Allah lupakan aku sebab nak ajar hukum pada kamu, kalau kamu tinggal kunut ketika subuh, digalakkan sujud sahwi. Itu kan, itu poin dia. Jadi yang Nabi buat ni pun sesekali. Nabi nak beritahu waktu tu luas. Dan Nabi kata, bila Nabi solat dengan sahabat tengah malam tu, Nabi kata, aku nak beritahu berita baik, sebab sekarang ni tak ada orang solat kecuali kamu je. Nabi nak beritahu gitu. Nabi nak beritahu dia punya fadilat, dia punya kelebihan. Cuma kita balik kepada hukum asal. Balik pada hukum asal, as-salatu fi awwali waqtiha. Itu yang Rasulullah sebut. Kod mana pun awal waktu lah. Kod mana sekalipun awal waktu. Anjak sikit, ada urusan, tak apa. Contohlah macam sekarang ni kita buat kuliah maghrib. Biasanya setengah tempat, masuk waktu Isyak 8.10. Ada yang berhenti azan dulu. Lepas tu ada yang setengah tempat, dia kata setakat tu je kuliah. Ada setengah tempat.
Ada setengah tempat lepas azan boleh sambung lagi, tapi tak lama, mungkin 5-10 minit gitu je. Paling tinggi 8.30 berhentilah. Kalau ustaz tu tak berhenti juga, boleh diberhentikan ustaz tu. Sebab gagal mematuhi masa yang ada tak. Jadi itu pun dah anjak sikit lewat, tapi tak adalah lewat sangat kan. Pukul 8 lebih tu okey lah. Jadi ataupun kadang-kadang mungkin kita mesyuarat lepas maghrib umpamanya, terlajak sampai ke 9, tak apalah. Bukan selalu yang tu, ada urusan. Ataupun lepas maghrib kita daripada USJ ni keluar musafir nak pergi ziarah adik ipar dekat mungkin di Seremban ke, jarak dia 1 jam lebih umpamanya. Jadi sampai sana pun dah 9 lebih, kita solat isyak, tak ada masalah. Benda tu bukan selalulah. Maknanya kalau hari-hari kita usahakan awal waktu, dan kalau ada urusan itu ialah kita istighfar lah, bukan kita sengaja lah, kadang-kadang sangkut jam dan sebagainya. Baik, sambung lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, innahum intazaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahum qariban min syatril lail fasalla bihim ya'ni al-isya qala thumma khatabana faqala ala inna an-nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salah. Sesungguhnya mereka, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, yakni para sahabat Nabi, menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia datang bersama mereka hampir tengah malam. Jadi satu hari sahabat ni tunggu Nabi untuk solat isyak. Tunggu tak sampai-sampai. Akhirnya Nabi sampai dah tengah malam. Tengah malam ni kita anggap pukul 11-12 gitulah. Kan? Lama Nabi baru sampai. Kan? Sahabat ni tunggu. Sebab sahabat ni, itulah hebatnya sahabat tak? Dia manusia yang taat, tuan-tuan. Walaupun tak adalah berjanji kan, tapi diorang tahu, oh kita akan solat isyak dengan Nabi ni, kita tunggulah. Tunggu ke 9, 10 tak muncul-muncul. Tak ada pula sahabat buat tindakan sendiri. Tak, Nabi dah gugur syahid kot kat rumah, kita semayang dulu lah. Tak. Itu bagusnya akhlak sahabat. Mereka taat, tunggu sampailah mengantuk-ngantuk pun tengah malam, tahu-tahu Nabi pun sampai. Tak. Hebatnya para sahabat yang Nabi tarbiyah. Lalu melaksanakan solat bersama mereka, yakni solat isyak. Yang mereka tunggu tu solat isyak tau. Pukul tengah malam baru Nabi sampai. Dan perawi meneruskan riwayatnya. Kemudian ia berkhutbah, berpidato kepada kami. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, khutbah ni dalam bahasa Arab maknanya bercakap. Menyampaikan, itu khutbah. Lepas isyak Nabi khutbah. Kita Melayu khutbah Jumaat, khutbah raya. Dia punya skop kefahaman tu ialah sempit sikit kan. Tapi orang Melayu bila sebut khutbah mesti ada tongkat, mesti ada mimbar kan, panjat tangga mimbar, lepas tu ittaqullah, khutbah. Khutbah raya, khutbah Jumaat, khutbah gerhana. Lagi ada tak yang melibatkan khutbah? Tu je kot. Satu lagi khutbah nikah lah kan, lepas-lepas ijab kabul tu. Jadi khutbah ni kalau bahasa Arab bercakap, atau nak kata berpidato orang lain pula faham Melayunya. Bercakap, menyampaikan sesuatu. Dan sebenarnya dalam bahasa Arab khutbah ni tak perlu mimbar pun. Kita yang faham begitulah, kita letak kefahaman Melayu tu sebelah sekejap. So Nabi lepas isyak, sahabat kata dia berpidato, berkhutbah. Makna khutbah ni makna khitab. Khitab ni bercakap depan-depan. Macam saya ni kira khutbah lah, tapi sesuainya disebut kuliah, ceramah macam tu. Sebab khutbah Melayu tadi kan dah jadi lain. Dia kena ada tongkat. Ni ada mic je, tongkatnya tak ada. Jadi dia panggil kuliah lah kan, ataupun ceramah begitu.
Apa yang Nabi sebut? Nabi kata, ketahuilah bahawa umat manusia sudah melaksanakan solat kemudian mereka tidur, sedangkan kalian sentiasa ada pahala solat selama kalian menunggu-nunggu solat tadi. Jadi rupanya menunggu solat ni pun ada pahala. Menunggu-nunggu waktu solat tu ada pahala. Tu sebab Nabi sampai lewat, sebab Nabi nak ajar hukum tu. Kan sahabat dia tunggu kan. Tunggu tu sebenarnya ada pahala untuk sahabat. Sebab dia menunggu Nabi nak jadi imam, nak solat sama Nabi. Kebetulan Nabi sampai tu lewat tengah malam, entah ada urusan ke, memang Allah aturkan begitu untuk Nabi dan sebagainya. Cuma Nabi nak bagi tahu hukum dia macam tu. Nabi kata, kamu beruntung, walaupun orang lain dah solat, mereka dah tidur sekarang. Kita baru nak solat. Dan kamu dapat pahala solat dengan aku, satu. Yang kedua, kata Nabi, pahala kamu menunggu tadi. Menunggu-nunggu waktu solat. Macam kita lah, kalau Zuhur pukul 1, 12.30 dah standby. Contoh tak? 12.30 kita dengan telekung semua dah duduk atas tikar sejadah, wirid-wirid, zikir-zikir ke apa, pahala. Dia panggil pahala menunggu. Sebenarnya benda ni kita dapat paling banyak, tapi kita tak sedar bila antara maghrib dan isyak. Sebenarnya kita dapat tau pahala menunggu waktu isyak tu. Kita pergi masjid, lepas tu dengar kuliah. Kita memang niat dengar kuliah, tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita sedang menunggu masuknya isyak. Dapat lagi pahala kat situ. Pahala i'tikaf masjid dapat, pahala kuliah dapat, pahala belajar dapat, pahala menunggu isyak dapat, pahala solat isyak dapat, pahala senyum kat ustaz dapat. Kuliah maghrib kan, senyum kat belakang tu dapat pahala. Jadi banyak pahala sebenarnya. Allah ni dia sangat sayang pada kita. Macam kita sebut banyak kali, Allah ni kalau boleh dia tak nak ada manusia masuk neraka. Allah ni kalau boleh semua nak diletakkannya hamba-Nya dalam syurga. Tapi sebab pilihan itu pada kita. Kan? Allah kata, aku dah bentangkan jalan. Imma syakiran wa imma syakura. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, kata Allah, dia pilih jalan syurga. Ada yang degil, dia pilih jalan neraka. Kita yang pilih. Allah ni kalau boleh dia nak masuk kita semua dalam syurga. Baik, jadi itu hukumnya ada kat situ. Maknanya menanti-nanti solat itu ada pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat kita tu. Kan, niat nak buat baik, niat nak pergi masjid, niat nak mengaji, nak solat dan sebagainya. Baik, daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata tentang ia bermalam di rumah saudara perempuan ibunya yang bernama Maimunah. Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah. Lalu antara lain ia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallal isya'a thumma dakhala fahaddatha ahlahu wa qawluhu namal ghulam. Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan solat isyak, kemudian ia masuk dan bercakap dengan keluarganya. Antara yang Nabi sebut, telah tidur anak kecil ini. Ini kita dah bincang lah sebelum ni kalau ingat. Ibnu Abbas tidur rumah Nabi, dia pergi rumah Nabi Maimunah tu, dan kemudian dia sebenarnya tak tidur, dia buat-buat tidur. Ibnu Abbas ni pun nakal juga. Dia budak-budak. Dia sepupu Nabi dah, tapi dia masih budak. Umur 8, 9, 10 tahun. Budak-budak. Jadi Nabi balik isyak, Nabi tanya isterinya Maimunah, Nabi tanya, tidur dah ke budak tu? Walhal Ibnu Abbas kata, aku buat-buat golek-golek je, pejam-pejam mata, berlakon-berlakon. Tu yang malam tu Nabi bangun balik semayang malam, yang Ibnu Abbas siapkan air tu. Kalau kita ingat cerita tu, dia siapkan air dengan kasut Nabi. Nabi pun heran, tadi bukan kau dah tidur? Tak. Nabi cakap benda tu pada dia.
Jadi itu yang pernah Nabi bercakap lah kalau balik-balik isyak dan sebagainya. Dan di antara lagi hadis riwayat Abdul Rahman bin Abu Bakar tentang cerita tetamu yang tidak dijamu apa-apa. Lalu ia bercakap dengan mereka, berbicara dengan isterinya dan dengan anak. Ini dia nak sebut perbicaraan yang diharuskan, yang tidak dimakruhkan selepas isyak. Dan dua buah hadis terakhir ini tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim, dan masih banyak lagi hadis yang serupa itu. Wallahu a'lam. Baik, fasal yang ke-48. Dimakruhkan. Ini jarang berlaku pada kita rasanya, tapi kita baca je. Dimakruhkan menyebut solat isyak dengan atamah dan solat maghrib dengan isyak. Dah kenapa pula maghrib dengan isyak, kan? Dia maghrib tapi dia panggil solat isyak. Daripada Abdullah bin Maghfal Al-Murabbi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib qala wa yaqulul a'rabul isya. Jangan sekali-kali kebiasaan orang Arab Badui mempengaruhi nama solat maghrib kalian. Perawi berkata, orang Arab Badui menyebut maghrib dengan isyak. Pening dah Arab Badui ni. Dah. Ini tak ada kena-mengena dengan kita lah. Sebab kita memang akan sebut isyak, maghrib, subuh macam biasa, kan. Ini nak cerita dalam, ada kisahnya berlaku begitu. Adapun hadis yang menyebut isyak dengan atamah, misalnya, lau ya'lamuna ma fis subhi wal atamah la atauhuma walau habwa. Sekiranya, kata Nabi, mereka mengetahui suatu pahala yang ada pada solat subuh dan solat atamah, pasti mereka melaksanakannya walaupun dengan merangkak-rangkak. Dalam satu hadis, Nabi pernah sebut, kalau manusia tahu fadilat solat subuh dan isyak secara berjamaah, nescaya manusia akan pergi berjamaah subuh isyak itu walaupun merangkak, walaupun tak sihat, walaupun sakit, walaupun uzur, walaupun apa sekalipun, sebab kalau tahu pahala yang sangat besar. Sebab kan ada hadis lain Nabi kata, siapa yang solat isyak berjamaah seolah-olah dia sembahyang separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah seolah-olah dia solat sepanjang malam. Itu fadilat dua solat subuh isyak berjamaah. Kalau tahu. Manusia ni kalau tahu memang dia akan pulun. Tapi sebab tak tahu, atau buat-buat tak tahu, ataupun tak ambil tahu, maka tak ada apa-apa. Pada dia yang penting solat. Dah. Dan saya pernah sebut dah perkataan itu dulu. Kita kena betulkan balik. Kan? Saya pernah sebut satu wording dia macam ni. Solat adalah perkara yang penting. Bukannya yang penting itu solat. Ulang sekali lagi. 3 kali ulang, siakap. Dia punya pengeras. Tapi siakap murah je lah. Baik. Solat adalah perkara yang penting. Itu satu perkataan, satu ayat. Solat adalah perkara yang penting. Ayat kedua, bukannya yang penting itu solat. Bukannya yang penting itu solat. Okey, kita tengok nombor 1 dulu. Dalam kepala kita kena letakkan solat itu perkara yang penting. Sebab fitrah manusia ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, bila benda tu penting, dia akan jaga betul-betul. Handphone penting, kita jaga handphone tu betul-betul. Beli baju dia, kan, tampal kulit depan muka dia tu, letak screen protector, casing lah, apa semualah, macam-macam. Sebab penting. Kereta penting,
jaga kereta. Rumah yang kita ada penting, jaga elok-elok. Suami yang kita ada sangat penting, jaga elok-elok. Tu yang bulat-bulat suaminya, dijaga elok-elok. Isteri pun penting, jaga. Semualah benda penting kita akan jaga. So bila solat tu penting, kita akan jaga dia. Maksud dia, standby nak masuk waktu, kita solat. Kemudian pemakaian ketika solat kita jaga. Khusyuk solat kita jaga. Bacaan solat kita jaga. Rukun, sunat, makruh, batal, semua kita jaga. Sebab penting. Yang jadi masalah hari ni bagi sebahagian orang, dia ambil wording yang nombor 2 tadi. Yang penting solat. Sedangkan saya sebut bukannya yang penting itu solat. Nanti orang tanya, adik apa pasal semain Zuhur dah pukul 3.30 ni? Alah, relax ustaz, yang penting solat. Nampak? Yang penting solat. Tu yang bahaya perkataan tu. Perkataan yang penting itu solat, itu sangat bahaya. Kan? Pasal apa semayang lambat? Alah, relax ustaz, yang penting semayang kan. Janganlah kelang kabut sangat ustaz. Yang penting semayang. Memanglah semayang tu, tapi awal waktu. Bukan saja dilengah gitu. Pasal apa semayang laju? Alah, yang penting semayang dah lah. Bahaya. Perkataan nombor 2 tu bahaya. Sebab tu saya kata, bukannya yang penting itu solat. Yang betulnya, solat adalah perkara yang penting. Boleh dapat? Benda tu kita terap pada anak cucu kita. Biar di mana-mana pun kita hantar dia belajar ke kuliah, ke mengaji, ke kerja, ke overseas, ke apa, solat nombor 1. Kita kena, saya rasa benda ni, bukan saya rasa, benda ni memang sangat mustahak. Sebab Nabi dah peringatkan kita, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang bagi agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Dia punya SOP dia mudah. Dia punya indikator dia mudah. Nabi kata siapa yang jaga solat, dia sebenarnya menjaga agamanya. Dia menegakkan agama dalam diri dia. Kalau dia solat, dia akan tegakkan agama dalam diri dia. Wa man tarakaha, siapa yang tinggal solat, tak semayang, Nabi kata faqad hadamaddin. Dia telah meruntuhkan agama dalam diri dia. Tak ada agama dalam hidup dia. Na'udzubillah. Jadi ini basic yang paling utama, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, iaitu pendidikan solat terhadap anak-anak cucu kita. Kan? Sebab tu saya kata, kita ni sekarang ni musim-musim orang kahwin ni. Hujung-hujung tahun ni kan. Banyaklah juga, tapi jemputan tak dapat lah. Kan? Tolong doa gitu je lah daripada jauh. SOP dan sebagainya kan. Jadi nak sebut, kita kalau dapat menantu, calon menantu yang solat, itu pun dah besar rahmat dah. Kita dapat menantu yang reti hormat orang tua, lepas tu dia jaga solat, cukup dah tu. Kita nak cari yang 30 juzuk macam jauh no. Sebab mak mentua pun 3 kul je no. Bukan ibu-ibu ni, mak mentua lain. Contoh yang terasa pula. Tapi kalau terasa, alhamdulillah lah. Kan? Contoh gitu. Kita jangan letak tinggi sangat. Kan? Kita punya calon menantu ni, aku nak macam ni, 30 juz, pandai ceramah, muka handsome, ada jambang segak, bla 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 bla. Banyak benar tu. Tinggi sangat kita punya cita-cita tu tak? Ya Allah, jadikan menantu aku, bakal-bakal menantu aku, anak-anak aku yang ada ni dapat calon-calon suami yang baik, yang jaga solat, hormat mak ayah. Cukup lah. Dah. Sebab solat tu, kalau tinggal tu, lain semua memang terburai punya. Lain semua memang habis. Sebab apa? Sebab solat ni hubungan kita direct dengan Allah. Hubungan kita direct dengan Allah. Kan? Kalau dengan Allah dia tak hormat, dengan orang macam ni, dengan mak mentua dia macam ni. Kalau dengan Allah pun dia buat dek je, mak mentua apa barang, janji aku dapat anak dia sudah tak, dia kira macam tu je tuan, habis kita nayakan anak perempuan kita besok. Jadi itulah tarbiyah tu kita kena pesan. Kalau kita dapat pula menantu yang ustaz ke apa, itu rezeki kita lah.
Tapi saya dah tak boleh dah, no? Ni contoh kan. Jadi saya tengok arwah pak mentua saya kan, bila yalah saya kahwin dengan anak dia tu, kita ni ustaz kan, dia punya seronok tu anak arwah mak mentua kita, pak mentua bangga dapat menantu ustaz. Jangan main-main kan, pergi mana semua dijajanya, kita pun nak risau juga kan. Setiap kali balik Langkawi, sebab tu tak boleh mengelak dah, mesti kena kuliah. Dia tolong promosi kan. Seminggu sebelum kita balik, dia dah wawal kat masjid, beritahu JK ni minggu depan menantu nak balik tu. Kena atur dua, satu atur kuliah, satu atur mancing. Itu wajib. Sebab saya memang kaki mancing kan. Jadi itu rezeki lah kalau dapat menantu ustaz. Tapi tengok ke ustaz ni pun macam mana pula jenisnya kan. Macam-macam ustaz ada sekarang ni. Jadi kena hati-hati juga. Jadi apa pun ibu-ibu, sahabat sekalian, itulah yang Nabi sebut kelebihan isyak dan subuh tadi. Kalau tahu, itu cerita dia. Kalau tahu, manusia akan pulun walaupun merangkak. Merangkak maksud dia walaupun susah, usaha. Walaupun kita kat Malaysia okey lah, tak ada musim sejuk bersalji kan. Kalau negara lain macam mana kan, dengan salji, dengan sejuk, dengan ribut salji apa semua, jangan buat main. Kami duduk Mesir yang tak ada salji sangat pun, ada salji tapi tempat lain lah, dekat Semenanjung Sinai itu kan, tempat Nabi Musa apa semua, itu ada salji. Tapi kalau Kahira apa memang tak ada. Yang ada pun macam belah Jordan itu ada. Dekat Jordan, Amman apa semua, itu ada salji. Tempat kami memang tak ada, cuma sejuk je. Sejuk ni pun Allahu Akbar. Nak pergi kuliah dah bercinta satu hal tu. Nak pergi kuliah, kita nak pakai pakaian ni, tambah perempuan lagi macam-macam lapis lah tak. Lelaki ni kita nak pakai seluar ketat dalam seluar yang tahan sejuk kan, tahan sejuk tu. Seluar tight yang ketat sangat tu. Tu satu. Lepas tu sarung seluar slack, lepas tu singlet, kemeja, lepas tu bubuh satu lagi macam vest tu, lepas tu bubuh pula baju sejuk. Itu setara tak ada salji tu kan. Suhu dia 10 belah-belah, lepas tu kadang 8 darjah Celsius, memang sejuk lah. Itu pun ya Allah, separuh nyawa nak pergi kuliah. Pergi kuliah, lecturer pula tak datang. Itu memang tak mandi. Tak, tu betul. Kita mandi masa sejuk seminggu sekali je. Jangan buat pasal. Tak boleh diamalkan di Malaysia lah. Malaysia seminggu sekali mandi, orang panggil kambing terus kan. Jadi sini tak sesuai, sini hari-hari kena mandi lah. Musim sejuk memang tak boleh mandi, nanti dia kena arthritis, masalah tulang kan, sejuk. Sebab sejuk itu bawa ke tulang. Walaupun dia ada heater air panas semua dalam bilik air, tapi mood dia tu memang tak ada. Kita mandi pun seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu je. Jadi nak bangun, bayang nak bangun ambil air semayang dengan sejuk-sejuk. Dah lah bila sejuk, malam pula panjang, siang pendek. Musim sejuk memang gitu. Puasa jatuh bulan Ramadan memang best lah. Pukul 5 dah buka. Subuh macam biasa pukul 5:06. Maghrib pukul 5. Pukul 5 dah buka ibu-ibu sekalian dekat Mesir. Kalau musim sejuk lah. Kita pukul 5 baru nak tebal roti bom, baru nak buka gerai, baru nak gulung popi bazar Ramadan nak. Sana pukul 5 dah terkedarah darah. Pukul 6.30 isyak, pukul 8 habis tarawih, pukul 9 dah tidur. Sejuk, kita nak pergi mana? Duduk rumah aja, tingkap memang tak buka. Musim sejuk ni tingkap mungkin buka malam sekejap, nak bagi angin sejuk masuk. Siang memang tak buka. Kalau musim panas, siang tak buka tingkap, malam pula buka. Dia ada sistem. Dia ada sistem dekat sana. Jadi bayangkan nak solat dalam malam panjang. Kalau musim panas pula malam pendek, siang pula panjang. Maghrib pukul 8 lebih, isyak pukul 9 lebih. Tidur memang tak tidur lah kalau musim-musim panas ni. Memang berguling-guling panas tu. Sebab itu Arab dia melepak je dekat taman-taman sampai pukul 3-4 pagi kan. Dia duduk dekat hadikah tu, taman-taman. Dia orang tak ada macam kita kan. Kita ni macam ada taman tasik, orang taman dia tepi jalan je kan, dekat tengah-tengah divider tu, situlah penuh belongkok. Dululah, sekarang ni mungkin dah moden sikit, mungkin dah ada kot. Jadi itu cabaran dia
Kita yang tak ada salji, tak ada sejuk sangat ni kira okey lah. Tak, jadi tolong jaga dua solat yang besar ini. Baik, kemudian dijawab dengan dua kemungkinan. Pertama, maksudnya adalah larangan menyebut atamah bagi isyak itu, dan itu tidak merupakan larangan yang haram tapi makruh saja. Yang kedua, disebabkan solat isyak pada hadis ini dengan atamah kerana hadis ini diungkapkan di hadapan orang yang dikhawatirkan salah faham kalau disebut isyak, kalau dikiranya maghrib. Boleh faham? Maknanya pertama, Nabi sebut atamah tu bukanlah satu benda yang dikatakan sampai haram, cuma dalam hukum disebut makruh saja. Satu, itu andaian, kemungkinan kan. Yang kedua, sebab apa Nabi sebut atamah, Nabi tidak sebut isyak? Sebab yang mendengar depan Nabi itu, Nabi takut salah faham. Kalau Nabi sebut isyak, nanti orang faham maghrib. Macam tu. Arab Badui yang depan tu, depan Nabi tu mungkin ada Arab Badui yang memaham dalam otak dia isyak tu maghrib, maghrib tu isyak. Tu yang Nabi sebut atamah. So bila atamah, automatik orang tahu itu isyak. Macam tu. Sebab Nabi ni, ibu sekalian, dia panggil fatanah, cerdik. Nabi ni bijak, kita ni kurang sikit lah. Nabi tu bijak sangat-sangat. Sebab itu ada satu soalan yang sama dari 3 orang sahabat, tapi jawapannya semua berbeza. Mari seorang sahabat tanya Nabi, ini nak cerita bijaknya Nabi dalam menjawab. Sebab Nabi akan jawab tengok audien. Nabi akan menjawab tu based on orang itu, kan, terutama penanya tu. Bila ditanya, wahai Rasulullah, ayyul a'malu afdal, apa amalan yang paling afdal? Seorang sahabat tanya. Nabi jawab, as-salatu fi awwali waqtiha, solat di awal waktu. Mari esok lusa pula seorang sahabat tanya soalan yang sama, wahai Rasulullah, apa amalan terbaik dalam hidup kita ni? Nabi jawab, jihad fi sabilillah. Mari soalan ketiga, orang ketiga pula esok lusa, soalan yang sama, apa amalan terbaik wahai Rasulullah? Nabi jawab, birrul walidain, buat baiklah kamu pada mak ayah kamu. Kalau kita tak faham situasi, mungkin kita kata, apa benda ni Ustaz? Habis mana satu sebenarnya? Soalan sama, jawapan lain-lain. Sebenarnya semua tu betul. Sebab apa? Yang pertama tanya, Nabi jawab apa tadi? Solat di awal waktu. Sebab yang tukang tanya tu semayang lambat. Sahabat yang tanya tu dia suka main-main semayang. Nampak? So Nabi jawablah, yang paling afdal solat di awal waktu. Sebenarnya khusus untuk sahabat yang tanya tu, itu jawapan dia. Mari pula yang kedua, Nabi sebut berjihad. Sebab kawan yang tanya tu malas berjihad. Jenis kurang nak berjihad, kurang semangat. So Nabi nak bagi naik semangat, Nabi kata yang paling terbaik adalah jihad. Dan yang ketiga yang tanya, dia tak endah mak ayah dia. Dia tak berapa nak jaga, tak prihatin, tak itu, tak ini. Jenis tak berapa nak jaga mak ayah. So Nabi keluarkan hadis jawapan itu. Nampak? Jadi kalau kita tak mengaji, kita akan kata, apa Nabi macam ni? Kan, kita buat tuduhan tak betul pula pada Nabi. Kita kata Nabi ni reti ke menjawab? Jangan. Nabi memang manusia yang paling bijak dalam dunia, paling hebat dalam dunia, paling pandai dalam ilmu psikologi. Nabi kan? Nabi boleh menenangkan jiwa orang yang tengah marah. Nabi boleh kawal kemarahan dia. Bayang Nabi sujud, bangun, Nabi dililit dengan kain guni, macam kain serban tapi kasar macam kain guni, sampai merah menyala muka Nabi, sampai tak boleh nak menapas Nabi. Nabi boleh kalih pusing belakang, tengok muka orang yang jerut tu, Nabi boleh senyum. Bayang tahap sabar Nabi macam mana. Kita kalau macam tu, aku rasa lunyai dah kawan tu, kan? Hilang sabar kan. Saya semalam pergi kelas maghrib, dekat dengan rumah je pun, dalam 5-7 minit sampai dekat Merbau Sempak. Dekat sangat lah. Kita keluar pun dah lagi 5-10 minit nak maghrib lah. Ujung-ujung dekat-dekat. Sebab kita tahu dekat timing tu kan.
Bila keluar dalam taman saya tu, ada satu kereta ni dia keluar, dia terus keluar tau. Kita dah dekat simpang tu, zoom, dia tak tengok kanan dah. Kita daripada sini patut dia tengok kanan, dia berhenti tengok kanan, baru dia corner ke depan, ke kiri, jalan terus. Dia terus corner lipat. Saya pun sabar nak pergi kuliah ni. Lepas tu pula slow bapak gila slow. Aduh, saya tak boleh tahan tuan. Dah lah, tadi keluar simpang kau tak bagi signal, kau tak tengok tak. Lepas tu kau zap macam tu je. Lepas tu slow pula. Kita pula nak cepat nak mengejar surau masjid ni. Lepas tu ada bumper, ada jalan taman ada bumper 2-3. Ya Allah, lagi slow dia naik bumper tu. Tapi tak boleh tahan, memang saya kalah agak semalam. Kan, dekat nak sampai 4 guard tu saya terus potong. Saya dah tak boleh tahan dah. Saya kata, ya Allah, lembab gila lah mamak ni. Nak menunggu ke main road tu punyalah jauh ke depan kan. Jadi tak tahulah dia lulusan kereta macam mana, saya pun tak tahu. Kan, dengan tak tengok simpang, lepas tu signal tak ada, bawa pula slow yang amat lelaki. Kita mempertahankan wanita lah, no? Jadi kan, jadi slow pun agak-agak lah slownya bagaimana kan, nak bersia-sia ke apa, duduklah tepi dulu. Jenis macam tu memang banyak atas jalan. Tadi pun nak datang dekat Smart Tag pun sangkut, tapi saya boleh sabar lagi kan, relax, tunggu je situ, tunggu dia reverse. Yang tu perempuan India kan. Jadi tak apalah, cuma nak sebut hebatnya Rasulullah SAW memang tidak ada tolok bandingan. Macam tu. Baik, sambung lagi. Ada pun menyebut solat subuh dengan solat ghadah. Ghadah ni makna pagi fil ashi wal ghadah. Ghadah ni makna pagi. Pagilah. Solat subuh tu makna waktu subuh. Al ghadah. Tidak dimakruhkan. Tapi ni kita jarang sebut lah. Selalu kita sebut solat subuh aja kan. Solat ghadah ni selalu Arab yang sebut, tapi jarang juga. Itu tidak dimakruhkan. Kalau kita nak sebut solat subuh tu dengan nama solat ghadah, itu tidak dimakruhkan. Dan banyak ditemukan hadis sahih yang menyebut solat subuh dengan ghadah. Ingat, ghadah tu makna pagi lah, subuh. Ada segolongan dari ashab kami yang menyebutkan makruh hal itu. Tidak mengapa menyebut solat maghrib dan solat isyak dengan isya'ain, dua solat isyak. Ada orang sebut maghrib dan isyak tu disebut isya'ain, dua solat isyak. Buat pening kepala je tuan. Dan juga tidak mengapa menyebut solat isyak dengan isya'il akhirah. Ini semua nama-nama lain dah ni. Tak ada apa pun untuk kita. Adapun yang dikutip dari Al-Ashmu'i bahawa ia mengatakan tidak boleh solat isyak itu disebut isya'il akhirah, adalah satu kesalahan yang jelas. Isya'il akhirah ni makna isyak yang lewat lah. Isya'il akhirah, akhirah tu lewat kan, lambat. Dan tersebut dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'anal isya' al-akhirah. Perempuan yang mana saja kebetulan mulutnya sedang berbau, maka jangan menghadiri solat isya'il akhirah bersama kami. Dan para sahabat sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya menyebut istilah isya' al-akhirah itu untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam kitab. Itu tak ada apalah. Cuma Nabi pernah guna perkataan itu. Perkataan isya'il akhirah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sambung satu je lagi, fasal 49. Sebab itu pendek je. Fasal 50 tu kita sambung 2 minggu akan datang insya-Allah. Baik, di antara yang terlarang ialah membuka rahsia. Hukumnya haram apabila terdapat hal yang menyusahkan atau menyakiti orang lain. Pada masalah ini banyak ditemukan hadis yang membicarakan, antaranya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iza haddatha ar-rajulu bil hadith thumma altafata fahiya amanah. Hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi. Apabila seorang berbicara dengan satu pembicaraan, kemudian ia berpaling, maka perbicaraan itu adalah amanah. Maknanya dia nak bagi tahu, bila kita menyembang satu benda yang sulit atau rahsia, maka janganlah dibukakan rahsia itu. Kalau dibuka rahsia itu sampai melibatkan fitnah, melibatkan pergaduhan, melibatkan perbalahan, melibatkan bermasa muka dan sebagainya, benda tak elok lah, maka simpanlah menjadi satu rahsia, ya? Sebab bila dibuka nanti dia jadi tidak amanah. Jadi sebab tu, ialah dalam hidup ni pun kadang-kadang bukan semua benda kita boleh cerita ke orang, kan? Ada benda-benda yang kita kena simpan, terutama kisah keluarga, kisah suami, kisah isteri, benda-benda aib, jangan buka ke orang. Tapi hari ni orang tayang, kan? Orang tak tahu jadi tahu, cerita dalam Facebook, kan? Meluah perasaan dekat Facebook, dekat TikTok, jadi orang tahu. Tak salah buat kerja-kerja macam tu, kan? Merugikan kita, mengaibkan suami, mengaibkan isteri. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita belajar kuliah, supaya kita faham, supaya kita reti, supaya kita tahu di mana letak duduknya benda yang boleh kita buat, benda yang tak boleh kita buat, mana yang elok kita buat, yang tak elok dibuat, mana yang digalakkan, yang tidak digalakkan. Jadi benda-benda macam inilah kita kena ambil perhatian, kita kena mengaji, kita kena kuliah, supaya ia menjadi satu sandaran yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.